Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar murid-murid Ustazah? Ustazah harap murid-murid dalam keadaan sehat walafiat. Okey, pada hari ini kita telah masuk pada pelajaran yang ketujuh, iaitu pelajaran yang terakhir dalam subjek sirah. Okey, pelajaran ketujuh ini bertajuk Asas Negara Islam yang ketiga, Sahifah Madinah. Okey, pada pelajaran yang lepas, kita telah belajar ada 3 asas negara Islam. Yang pertama ialah pembinaan masjid. Yang kedua ialah ukhuwah Islamiyah, iaitu persaudaraan di antara Ansar dan Muhajirin. Dan yang ketiga yang kita akan belajar pada hari ini ialah Sahifah Madinah. Okey, apa itu Sahifah Madinah? Okey, Ustazah nak kamu buka muka surat 74, buku teks muka surat 74. Okey, mari kita baca bersama-sama. Okey, perhati dan fikirkan. Okey, kamu tengok peta minda ini ada tajuk Sahifah Madinah. Apa itu Sahifah Madinah? Sahifah Madinah ialah perlembagaan Madinah ataupun kita sebut Piagam Madinah. Okey. Macam dekat negara Malaysia, kita pun ada perlembagaan kita sendiri. Perlembagaan ni penting sebab itu adalah undang-undang yang rakyat kena ikut. Okey. Kalau tengok Sahifah Madinah ni, yang pertama, Rasulullah SAW diakui sebagai ketua negara. Rasulullah sebagai ketua negara Madinah. Okey, yang kedua, bebas mengamalkan kepercayaan. Okey, macam yang kita belajar sebelum ni, kita tahu dekat Madinah banyak kaum. Okey, antaranya kaum Ansar, kaum Muhajirin dan kaum Yahudi. Jadi setiap kaum ni dia bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing. Okey, yang ketiga, bekerjasama dalam membangunkan ekonomi. Yang keempat, bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Yang kelima, hidup sebagai satu bangsa Madinah. Yang keenam, ditegah bermusuhan sesama kaum. Yang ketujuh, dilarang berperang sesama sendiri atau membantu orang bukan Islam menyerang orang Islam. Dan yang terakhir ialah keselamatan orang-orang bukan Islam adalah terjamin. Okey, Ustazah akan terangkan lebih lagi tentang Piagam Madinah ni. Kamu boleh buka muka surat sebelah dia. Okey, kita akan masuk kepada unit 1. Unit 1, okey. Tajuk unit 1 ialah isi kandungan Sahifah Madinah. Okey, sama-sama kita baca. Sahifah Madinah atau Perlembagaan Madinah telah disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi bersamaan tahun pertama Hijrah. Ia merupakan perlembagaan bertulis yang terlengkap dan yang pertama di dunia. Baginda menggubal perlembagaan ini berpandukan wahyu. Satu perjanjian damai telah dibentuk dengan semua masyarakat Madinah yang terdiri daripada orang Muhajirin, orang Ansar, orang Yahudi dan kabilah lain bagi menjamin keamanan dan keharmonian di Madinah. Hasilnya, tergubal sebuah perlembagaan yang dikenali dengan nama Sahifah Madinah, iaitu Perlembagaan atau Piagam Madinah. Okey, perlembagaan ini menjadi undang-undang dasar pemerintahan bagi sebuah negara Islam. Perlembagaan Madinah telah disusun oleh Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk menyatu padukan seluruh masyarakat Madinah yang terdiri daripada Ansar, Muhajirin dan Yahudi. Isi kandungan mencakupi
perkara yang berkaitan dengan keadilan sosial, toleransi beragama, saling bekerjasama dan lain-lain. Okey, seterusnya kita tengok apakah antara isi kandungan Sahifah Madinah. Ini sama dengan apa yang Ustazah bacakan tadi. Di muka surat 74. Tapi cuma ini dalam versi yang panjang lah. Ustazah akan bacakan. Yang pertama ialah isi kandungan Sahifah Madinah. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diakui sebagai ketua negara. Bagi semua penduduk dan segala perselisihan hendaklah dirujuk kepada ketua negara. Yang kedua, semua penduduk Madinah bebas mengamalkan kepercayaan dan kebudayaan agama masing-masing. Yang ketiga, semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam membangunkan ekonomi. Semua penduduk Madinah mestilah bersama-sama melindungi dan mempertahankan kota Madinah daripada ancaman musuh. Yang keempat, semua penduduk Madinah hendaklah hidup sebagai satu bangsa, iaitu bangsa Madinah. Yang kelima, semua penduduk Madinah ditegah bermusuhan antara satu sama lain atau menanam hasad dengki antara mereka. Yang keenam, penduduk Madinah dilarang berperang sesama sendiri atau membantu orang bukan Islam memerangi Islam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, keselamatan nyawa dan harta benda orang-orang bukan Islam adalah terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian yang tercatat dalam perlembagaan ini. Okey, itu sahaja daripada Ustazah pada hari ini. Diharap murid-murid dapat mengulang kaji tentang tajuk Sahifah Madinah ataupun Perlembagaan Madinah ataupun Piagam Madinah ini. Sekian, terima kasih daripada Ustazah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.